بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. Marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat kita menyertai majlis ilmu pada malam ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut di dalam Al-Quran Al-Karim, إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. Di dalam ayat ini Allah menceritakan tentang apa yang berlaku di antara dua insan yang mulia. Yang pertama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, rasul kita, nabi kita. Dan yang kedua sahabat setianya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tak kala mereka berdua ini berada di dalam gua dan Abu Bakar ini menangis di dalam gua itu, bukan kerana menangis kerana takut atas dirinya sendiri, tetapi menangisnya Abu Bakar itu kerana bimbangkan kekasihnya, nabinya, junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dipujuk oleh baginda Rasulullah dengan kata-kata, la tahzan, janganlah engkau bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah membantu kita. Satu peristiwa yang cukup bermakna mengajarkan kepada kita betapa untuk kita berjaya hendaklah kita mempunyai kekuatan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat tawakal, insya-Allah seseorang itu akan beroleh kejayaan di dalam hidupnya. La tahzan innallaha ma'ana, janganlah kamu bersedih, kata Nabi, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah membantu kita. Itulah kata-kata yang diungkapkan kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Malam ini bukan seperti kebiasaan tahun-tahun baru sebelum ini yang saya suka cerita tentang peristiwa hijrah dari mula sehingga ke akhir. Tapi malam ini saya nak membawa kita menghayati tentang kisah seorang individu yang istimewa, seorang individu yang mulia yang memainkan peranan yang sangat penting di dalam keberhasilan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tidak bukan individu inilah yang disebutkan tentangnya di dalam Al-Quran, dalam ayat yang saya baca tadi. Siapa dia kalau bukan dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Maka mari kita menghayati kehebatan Abu Bakar ini, kekuatan Abu Bakar, dan kita nak faham apakah kunci kehebatan dan kecemerlangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq orang yang sangat hebat, diberi gelaran sebagai afdalus sahabah, sahabat yang paling afdal, wa afdalun nasi ba'dal anbiya, dan dia adalah manusia yang terbaik setelah para nabi. Tapi apakah kehebatan Abu Bakar ini sebenarnya? Kalau kita melihat Sayyidina Abu Bakar ini orang yang sangat luar biasa. Beliaulah yang menjadi peneman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa hijrah. Dan peristiwa hijrah ni kalau kita nak bayangkan, ia berlaku bila? Ia berlaku pada waktu baginda Nabi menerima kemuncak tentangan dan ancaman daripada orang-orang kafir. Apabila orang kafir telah cuba macam-macam cara nak hentikan dakwah Rasulullah, tetapi mereka tidak berhasil. Ketika itulah berlakunya hijrah An-Nabawiyah. Setelah orang kafir hina Rasulullah, orang kafir panggil Rasulullah sahir, tukang sihir, majnun, gila, Nabi tak hentikan dakwah dia. Orang kafir baling uri unta kepada Nabi, Nabi tak hentikan dakwah dia. Orang kafir baling batu kepada Nabi, Nabi pergi buat dakwah di Taif. Orang kafir hantar budak-budak dan orang gila supaya membaling batu kepada Rasulullah, sampai luka-luka badan Rasulullah dan berlumuran darah sampai ke kaki Rasulullah. Pun Nabi tak hentikan dakwahnya. Diterus dakwah. Orang kafir tawar kepada Rasulullah. Kata orang kafir mafhumnya, wahai Muhammad, kalau kamu mahu kuasa, kami bagi kamu pangkat supaya kamulah jadi orang paling kuasa antara kami. Kalau kamu mahu harta, kami bagi kamu harta yang sangat banyak supaya dalam kalangan kami kamulah orang paling kaya. Kalau kamu mahu wanita, kami bagi kepada kamu wanita yang Quraisy, wanita Quraisy yang paling cantik. Pun Nabi tidak hentikan dakwahnya. Bahkan kata Nabi, wallahi ya am, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuh hatta yudhhirahu Allah au ahlika dunah. Kata Nabi yang mafhumnya, demi Allah wahai pakcik, kalaulah mereka letakkan matahari sekalipun di sebelah kanan aku dan bulan di sebelah kiri aku untuk aku berhenti buat dakwah ini, nescaya aku tak akan hentikan. Sama ada dakwah ini tersebar atau aku mati dalam menyebarkannya. Maka dicuba macam-macam, orang kafir cuba macam-macam, tak dapat hentikan dakwah Rasulullah. Akhirnya itu yang mereka berkumpul, dan perkumpulan itu dihadiri iblis. Lalu keluarlah kata sepakat. Hasil mesyuarat mereka, semua bersepakat mereka nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu orang yang nak cari Rasulullah, nak bunuh Rasulullah ramai. Waktu itu Nabi menerima kemuncak ancaman, kemuncak tentangan, saat-saat yang menggetirkan di dalam hidupnya, tempoh waktu yang sangat berisiko. Pada waktu itulah Nabi menawarkan kepada Abu Bakar untuk menjadi peneman baginda di dalam peristiwa hijrah ini. Maka bukan sesuatu yang ringan untuk menemani Rasulullah pada tempoh waktu yang menggetirkan, yang sukar, dengan kurangnya kelengkapan, kurangnya kekuatan. Pada waktu itulah Abu Bakar As-Siddiq, bila Nabi tawar kepada dia untuk teman, Abu Bakar tidak tolak. Abu Bakar tidak kata, bimbanglah Rasulullah, kamu ini Nabi, Allah pelihara kamu, aku ni orang biasa saja. Tak. Bahkan Abu Bakar bukan setakat sudi, sanggup
malah dia gembira. Gembira dia dapat teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dia sangat kasih dan cinta. Hebatnya Abu Bakar, begitu kuatnya tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berani dia untuk teman Rasulullah 14 hari tuan-tuan, bukan dekat Makkah ke Madinah. Berjalan kaki. Disebut di dalam riwayat, dalam perjalanan itu ada ketika Abu Bakar akan berjalan di kanan Rasulullah. Ada ketika di kiri Rasulullah. Ada ketika di depan Rasulullah dan ada ketika di belakang Rasulullah. Sampai Rasulullah tanya, "Kenapa dengan kamu? Ma bika ya Abu Bakar? Kenapa kamu buat macam ni wahai Abu Bakar?" Lalu Abu Bakar kata yang mafhumnya, "Wahai Rasulullah, apabila aku berjalan di sebelah kananmu, aku bimbang, mungkin musuh akan serang dari kiri, maka aku pergi jalan di sebelah kirimu. Lalu apabila aku jalan di sebelah kirimu, aku bimbang mungkin musuh akan menyerang dari depan, maka aku jalan di hadapanmu. Dan apabila aku berjalan di depanmu, aku bimbang mungkin musuh akan datang dari belakang, maka aku berjalan di belakangmu." Begitu besarnya jiwa Abu Bakar As-Siddiq, yang mana dia ini sanggup jadi tebusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanggup mempertahankan diri Rasulullah itu dengan dirinya sendiri. Dan juga di dalam riwayat yang masyhur, bagaimana apabila mereka sampai di gua, apa kata Abu Bakar? Abu Bakar kata, "Ana adkhulu awalan." Biarlah hamba, biarlah saya ini yang masuk terlebih dahulu. Kenapa? Untuk memastikan keselamatan buat kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar masuk dalam gua, nampak dekat dinding-dinding gua itu ada lubang-lubang. Dalam lubang itu ada ular. Lalu Abu Bakar ambil kain, tutup lubang-lubang itu dengan kain. Ada lubang yang tak berhasil dia nak tutup dengan kain, maka dia tutup dengan kakinya. Sampai ular patuk kakinya tuan-tuan. Ular patuk kakinya. Rasulullah ambil air liur baginda yang mulia, letak di tempat kesan patuk itu. Sembuh serta-merta. Dan di dalam gua itulah yang Abu Bakar menangis, bimbang keadaan Rasulullah. Orang kafir sudah sampai sangat dekat jarak mereka dengan Rasulullah. Sampai kalau salah seorang dari mereka tengok dari arah kaki, pasti akan nampak Abu Bakar dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kekuatan tawakal yang ada pada diri mereka itu luar biasa. Kata Rasulullah, "La tahzan, innallaha ma'ana." Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya bantuan nusrah Allah itu bersama dengan kita. Dipujuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi besarnya jiwa Abu Bakar bersama-sama Rasulullah pada saat-saat yang getir di dalam hidup baginda. Ya. Apa kekuatan Rasulullah? Apa kekuatan Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq kita tak biasa dengar cerita atau riwayat yang kata dia ni ada seni pertahanan diri yang luar biasa, atau kekuatan fizikal yang luar biasa, atau kemahiran bermain senjata yang luar biasa. Kita biasa dengar dia orang yang dermawan, orang yang menginfakkan hartanya kerana Allah. Tapi yang kita nak belajar hari ini, kekuatan Abu Bakar sebenarnya itu datang dari dalam. Disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Apakah kekuatan Abu Bakar As-Siddiq? Sampai dia ini bukan setakat dengan dirinya, dengan hartanya. Hartanya juga. Abu Bakar ini antara kehebatannya juga adalah kuat tawakalnya kepada Allah. Dia infakkan hartanya, dalam riwayat 2 atau 3 kali dalam hidupnya. Dia keluarkan semua hartanya, infak lillahi ta'ala. Dalam kita ni tak ada seorang yang sampai tahap itu, kuat sampai nak keluarkan semua harta. Tak sampai tahap kita ini. Kita tak sampai tahap itu.
Tapi Abu Bakar begitu hebat tawakalnya kepada Allah, seluruh hartanya dibelanjakan lillahi ta'ala 2 atau 3 kali dalam hidupnya. Sampai ada sahabat nak berlumba dengan dia pun tak dapat. Saidina Umar Al-Khattab ni beberapa kali cuba nak mendahului Abu Bakar dalam kebaikan. Dan memang menjadi kebiasaan para sahabat ini saling berlumba antara satu sama lain di dalam kebaikan. Ciri para sahabat, yatasabaquna fil khairat, saling berlumba-lumba di dalam melakukan kebaikan. Kalau hari ini kita saling berlumba-lumba pada perkara dunia, siapa yang rumahnya lebih besar, keretanya lebih cantik, duitnya lebih banyak, itu kita ahli dunia. Tapi sahabat saling berlumba siapa yang lebih banyak taatnya, lebih rajin solat malamnya, lebih banyak baca Al-Qurannya, lebih semangat berdakwahnya, lebih besar pengorbanannya. Pada satu hari ada seorang wanita tua yang dia perlu hajat kepada bantuan untuk menguruskan keadaan hidup dia. Apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab? Sayyidina Umar kata, al-yawma asbiq Abu Bakar. Hari ini aku akan mendahului Abu Bakar. Yani aku dulu akan pergi buat kebaikan untuk perempuan yang perlukan bantuan ini. Lalu pergilah Sayyidina Umar ni ke rumah perempuan tua itu. Bila dia sampai, rupa-rupanya Abu Bakar dah terlebih dahulu menghulurkan bantuan. Dah ada sampai dulu Abu Bakar membantu perempuan tua itu. Tak berhasil dia untuk nak mendahului Abu Bakar pada hari tersebut. Satu hari Sayyidina Umar kata, al-yawma asbiq Abu Bakar. Hari ini saya akan mendahului Abu Bakar. Lalu Sayyidina Umar buat apa? Sayyidina Umar hartanya tu dia bahagi 2, separuh untuk dia, separuh lagi dia belanjakan infak lillahi ta'ala. Lalu dia dapat tahu, rupa-rupanya Sayyidina Abu Bakar dah infakkan seluruh harta beliau kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, pun tak dapat juga nak potong Sayyidina Abu Bakar ini. Lalu apa kata Sayyidina Umar? Dia kata, lan asbiq Abu Bakar abada. Aku tak akan, sampai bila-bila pun aku tak akan dapat nak memotong, nak mendahului, nak memintas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berbalik kepada apa yang kita nak sebut tadi, di mana kekuatannya Abu Bakar yang mendasari keberaniannya, pengorbanannya, kebesaran jiwanya, dermawannya, kekuatan dia. Apa asas sebenarnya? Ini disebut sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asas kekuatan insan yang paling cemerlang setelah para anbiya ini. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma rajahakum Abu Bakar bikathrati salatin wala bikathrati siyam. Nabi sebut ni dia address kepada siapa? Kepada para sahabat. Nabi kata mafhumnya, Abu Bakar ini bukan lebih dia daripada kalian dengan banyaknya solat dan banyaknya puasa. Kerana para sahabat-sahabat yang afdal, yang fudala, yang mulia ini, mereka memang rajin solat. Abu Bakar dan lain-lain, solatnya solat 5 waktu confirm tak tinggal, solat malamnya rajin, puasanya rajin. Jadi bukan pada itu kelebihannya Sayyidina Abu Bakar, kata Nabi. Ma rajahakum Abu Bakar bikathrati salatin wala bikathrati siyam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa innama rajahakum bi syai'in waqara fi qalbihi, yani quwwatil iman wal yaqin. Akan tetapi lebihnya Abu Bakar ini daripada kalian pada sesuatu yang ada di dalam hatinya, yaitu pada kekuatan iman dan yakin. Itulah asas kekuatan Abu Bakar. Apa dia tuan-tuan?
kekuatan iman dan yakin. Maka hari ini kita belajar daripada insan yang paling afdal setelah para anbiya, bahawa asas, bahawa kekuatan iman dan yakin adalah tunjang kejayaan dan kecemerlangan seseorang insan. Itulah yang kita hendak mengusahakan dalam diri kita. Bila kita ada kuatan iman dan yakin, ingat akhirat, yakin tentang syurga dan neraka, kuat tawakalnya dengan Allah, maka insya Allah datang ujian apa sekalipun dalam hidup kita, tuan-tuan, kita akan sabar dan tetap mengharungi kehidupan ini dengan sabar, dengan taat kepada Allah, tidak mudah goyah dan jatuh dengan ajakan-ajakan dunia yang sementara ini, tidak mudah tertarik dengan kelazatan-kelazatan dunia yang menggoda kita ini. Kenapa? Kerana asasnya kekuatan iman dan yakin yang ada dalam diri. Itulah kekuatan Abu Bakar. Tidak hairan Abu Bakar ini, Nabi balik daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kan Nabi cerita dekat orang, Nabi cerita bahawa Allah telah memperjalankan dia daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dibawa naik ke langit yang ketujuh dan ke tempat setelah langit yang ketujuh, lalu dibawa turun ke Masjidil Aqsa, kemudian dibawa balik semula ke Masjidil Haram, dan semua tu Nabi kata berlaku dalam satu malam aja. Ramai orang tak percaya, orang-orang kafir ramai tak percaya, mempertikaikan. Dengan zaman tu mana ada teknologi ETS, KTM Berhad, Bus Express, roket NASA. Zaman tu tak ada, tuan-tuan. Ramai orang tak percaya. Dibawanya pula orang-orang, siapa yang pernah pergi Masjidil Aqsa? Mari. Disuruh testnya pula Nabi punya knowledge. Cerita, disuruhnya Nabi cerita macam mana rupa Masjidil Aqsa, satu part demi satu part. Nabi pun cerita rupanya dari satu sudut, satu kawasan. Mereka tak dapat menafikan, betul lah apa yang Nabi cerita, macam itulah rupa Masjidil Aqsa, betul lah Nabi dah pernah pergi situ. Tengok orang-orang kafir. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, bila sampai berita pada dia tentang apa yang Nabi khabarkan, apa kata Abu Bakar? Abu Bakar tak banyak tanya, tak banyak cakap. Kata Abu Bakar mudah aja. Abu Bakar kata mafhumnya, kalau Rasulullah cerita lebih daripada itu pun aku percaya. Kalau ceritanya lebih daripada apa yang Nabi cerita tu, yakni dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke langit ketujuh, ke tempat setelahnya, dibawa turun semula ke Masjidil Aqsa, balik ke Masjidil Haram, kalau ceritanya lebih daripada itu pun aku percaya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Itulah kekuatannya, tuan-tuan. Bagaimana berhasil untuk kita bentuk kekuatan iman dan yakin dalam diri kita, dan supaya iman itu meningkat tinggi. Hari ini ramai orang nampak masalah, tapi tak nampak punca permasalahan yang menjadi akar umbi kepada masalah itu. Masalah kebejatan sosial, masalah lesbian, gay, masalah kecelaruan identiti, masalah zina yang berleluasa, masalah jenayah, masalah masyarakat jahil agama. Ini semua zahir-zahir masalah. Tapi apa punca yang menjadi akar umbi kelemahan umat zaman sekarang ini? Hendaklah berbalik kepada asas di dalam dirinya, membentuk kekuatan iman dan yakin. Kerana inilah yang menjadi asas kekuatan dan kecemerlangan seorang insan. Maka 5 nasihat untuk berhasil membentuk kekuatan iman dan yakin, dan supaya iman ini meningkat. Apakah caranya supaya kita walaupun tak sampailah ke tahap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tapi kita nak tahun baru ini kita bergerak ke arah dia, ke arah Abu Bakar. Walaupun tak sampai tahap dia, tapi ke arah itu. Yang pertama, untuk membentuk kekuatan iman dan yakin, haruslah mempelajari dan berpegang teguh dengan akidah yang betul, asas akidah yang benar, akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau akidah Rasulullah pun kita tak belajar, macam mana nak bentuk kekuatan iman dan yakin?
Kekuatan iman dan yakin tidak terbentuk di atas akidah yang batil, tidak. Hari ini ramai orang tak belajar ilmu akidah. Sedangkan sahabat, perkara yang pertama mereka belajar dari Rasulullah ilmu akidah. Apa kata sahabat Jundub ibnu Abdillah? Dia kata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah. Fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an. Falamma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Kata Jundub ibnu Abdillah, dulu kami bersama-sama dengan Nabi, masa tu kami budak-budak. Kami belajar dari Nabi tentang iman. Ta'allamna al-iman. Kami belajar iman. Iman tu dipelajari. Apa yang dipelajari? Akidah. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Itu yang sahabat belajar dulu. Qabla an nata'allam al-Quran. Sebelum lagi belajar baca Al-Quran. Dan apabila kami dah belajar tentang iman, belajar akidah, belajar Al-Quran, iman kami bertambah. Itu asasnya. Ikut cara sahabat. Dengan asas akidah yang betul, ditambah dengan amalan soleh, maka al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Iman tu meningkat dengan taat kepada Allah, menurunnya iman tu dengan maksiat. Tapi kekuatan iman, ketinggian iman itu tidak terbina melainkan di atas asas akidah yang betul. Apa asas akidah yang betul? Al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang teguh, meyakini bi anna Allah laisa kamitslihi syai', bahwa Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Allah bukan seperti manusia, Allah bukan seperti jin. Allah bukan seperti cahaya, Allah bukan seperti kegelapan. Allah bukan berada di suatu tempat, Allah bukan tinggal di langit, bukan duduk atas arasy, bukan ada di mana-mana tempat. Bahkan Allah tidak berhajat kepada tempat dan arah. Allah tidak disifatkan dengan rupa dan saiz, tidak disifatkan dengan anggota-anggota badan. Allah laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan segala sesuatu. Hari ini ramai orang akidahnya batil, mendakwa diri mereka beriman, hakikatnya mereka tidak menyembah Allah. Seperti ada golongan yang dakwa mereka beriman, tapi mereka mendakwa Allah itu cahaya, macam cahaya lampu, macam cahaya matahari yang menyinari siang dan malam, menerangi siang dan malam. Orang ini walaupun dia kata dia Muslim, dia beriman, hakikatnya mereka bukan orang beriman. Kenapa? Kerana mereka tidak menyembah Allah. Mereka menyembah cahaya. Yang mereka dakwa itu adalah Allah. Begitu juga hari ini ada ramai orang yang dakwa diri mereka beriman, tapi mereka meyakini Allah itu suatu jisim yang besar, ada anggota badan, duduk atas arasy. Hakikatnya mereka tidak menyembah Allah. Mereka menyembah sesuatu yang mereka khayalkan ada di atas arasy. Jadi mereka bukan orang yang beriman. Begitu juga hari ini dan dalam minggu ini, berapa ramai pengikut-pengikut Suhaini itu buat video. Zaman sekarang sampai ada orang berani untuk mengatakan, ada orang mengatakan Allah itu ialah Muhammad dan Muhammad itu ialah Allah. Orang ini walaupun dia dakwa diri dia beriman, hakikatnya dia bukan orang yang beriman. Dia jadi seperti ajaran orang Kristian yang mendakwa Nabi itu Tuhan. Samalah dia tu macam orang Kristian. Kalau seseorang kata Nabi Isa itu Allah, maka dia itu orang kafir. Maka kalau seseorang kata Nabi Muhammad itu Allah, dia juga orang kafir. Lalu puncanya apa masalah tuan-tuan? Kerana jauh daripada ilmu akidah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, akidah Rasulullah, akidah ahli sunnah wal jamaah. Sampai rosak begitu teruk umat zaman sekarang. Anak-anak muda terpengaruh dengan ajaran sihal. Orang-orang terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat. Ada pula golongan-golongan yang masuk ikut ajaran-ajaran mutasawwifah, golongan yang mengaku diri sebagai sufi sedangkan mereka jauh daripada ulama-ulama sufi yang benar. Maka tidak hairan tersebar ajaran seperti al-hulul dan wahdatul wujud, atau disebut wahdatul mutlaqah.
Ini berbeza dengan apa yang diajar ulama tasawuf, wahdatus syuhud. Ya. Golongan yang berpegang dengan hulul ini, mereka dakwa Tuhan itu boleh meresap masuk dalam makhluk, seperti gula itu boleh larut dalam air. Ini juga kesesatan akidah. Jadi kalau seseorang mengatakan Tuhan ni kalau kita berzikir sebut nama dia banyak kali, nanti dia akan masuk dalam tubuh badan kita. Kalau seseorang mengatakan aku akan zikir sebut Allah, 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 lalu Allah masuk dalam aku, maka akulah Allah dan Allah adalah aku. Anallah, anal haq. Ada tuan-tuan ajaran seperti ini. Ini semua sesat. Ini semua jauh daripada akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah menjauhkan kita dan keturunan kita daripada kesesatan-kesesatan. Yang pertama, nak membentuk kekuatan iman dan yakin, hendaklah asas akidahnya betul. Yang kedua, supaya setelah bina asas akidah yang betul, agar iman itu berterusan meningkat tinggi, maka hendaklah memelihara dalam melaksanakan perkara-perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk jaga iman, kena jaga solat. Solat fardu 5 waktu. Apabila kita solat fardu, iman kita akan meningkat. Setiap solat fardu kita buat, iman kita akan meningkat. Satu solat fardu kita sengaja tinggal tanpa uzur, maka iman itu akan menurun. Maka tak hairan umat zaman sekarang lemah apabila solat yang menjadi asas kehidupan itu sudah ditinggal-tinggalkan. Tuan-tuan mungkin rasa macam tak percaya, kerana alhamdulillah tuan-tuan ini hidup dalam kelompok menjaga solat. Tapi cuba tuan-tuan campur saudara-saudara kita, kawan-kawan kita di luar sana. Saya alhamdulillah dikurniakan banyak hobi. Saya ini banyak minatnya tuan-tuan. Minat pingpong, minat itu, minat ini. Jadi banyak bergaul dengan masyarakat-masyarakat di luar, yang bukan ahli masjid, yang bukan ahli surau, tapi mereka sahabat kita, saudara kita, kawan kita, yang kita santuni, kita rapat, kita duduk bersama mereka. Seperti mereka ni saya tengok macam tuan-tuan umur 40-an, 50-an, ya, bergerak bergurau tawa. Tapi satu realiti yang pahit yang perlu kita telan. Bila kita bercampur dengan luar dan kita dalam usaha menjadikan hobi kita itu sebagai wasilah untuk kita membawa mereka kepada dakwah, kita akan dapat ada jurang. Kita akan dapat ramai orang di luar sana yang tak solat. Mungkin tuan-tuan rasa heran, ya ke doktor? Kalau kita betul-betul campur tuan-tuan, kita duduk bersama mereka pagi sampai ke malam, kita akan dapat ada orang macam kita, umur 40-an, 50-an, sembang, orang Melayu macam kita, tapi rupa-rupanya tak solat. Ini realiti, ramai orang tak solat. Kita pergi ke hospital-hospital, dan saya kerja di hospital, tuan-tuan buat kajian lapangan, duduk pagi sampai malam. Tapi susah pula tuan-tuan, waktu melawatnya ada kan. Macam kita doktor ni boleh duduk pagi sampai malam. Cuba tuan-tuan kira, berapa umat Islam, orang Melayu yang solat dalam wad? Maka dalam kelompok kita, solat 5 waktu itu bukan satu isu. Tapi realiti di luar sana, ramai orang tak solat 5 waktu tuan-tuan. Itulah punca kelemahan umat. Bila tak solat 5 waktu, iman akan menurun. Iman akan menurun. Jadi yang kedua, supaya keberhasilan membentuk kekuatan iman dan yakin, kena jaga perkara-perkara yang difardukan oleh Allah. Ajak mereka supaya solat. Ya. Yang ketiga adalah supaya iman tu tidak menurun, maka mestilah berusaha ke atas diri kita pada tahun baru ini menjauhi dosa dan kemaksiatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka an-nadhrah al-muharramah lillahi ta'ala razaqahu Allah halawatal iman yajiduha fi qalbi. Mafhumnya, barang siapa yang meninggalkan memandang perkara-perkara yang haram, Allah akan mengurniakan pada orang itu kemanisan iman yang dia akan ketemui dalam hatinya. Apa rahsia nak dapat kemanisan iman? Jaga pandangan, jangan tengok perkara yang haram. Apa rahsia supaya iman tidak menurun? Kerana iman itu menurun dengan maksiat. Jauhi maksiat, jauhi daripada melakukan maksiat dengan lidah, dengan telinga, dengan kaki. Jaga iman kita.
Yang keempat, untuk berhasil supaya iman tu meningkat, letakkan azam pada tahun baru ini, kita sama-sama rajin hadir majlis ilmu, mulazamatu majalisil ilm. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Siapa golongan yang diangkat darjat mereka? Darjat mereka naik tinggi. Mereka itulah orang-orang yang beriman, yang berilmu, yang dikurniakan ilmu. Banyakkan hadir majlis yang sebut tentang akhirat, yang sebut tentang syurga, yang sebut tentang neraka, yang sebut tentang mahsyar, yang mengingatkan kita tentang Allah pencipta kita, tentang Nabi Muhammad Rasul kita. Ini semua akan menambahkan iman dan yakin kita. Ini akan meningkatkan iman kita. Dan yang kelima, di dalam zaman sekarang ini, zamanul ghaflah, zaman kelalaian, zaman distraction. Apa nasihat yang kelima, nasihat zaman now ini untuk kita iman meningkat? Memperbanyakkan al-iktsaru min zikrillah, memperbanyakkan berzikir, memperbanyakkan berzikir. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub, dengan mengingati Allah hati itu menjadi tenang. Hari ini kita banyak distraction, dan distraction ni banyak juga yang maksiatnya, tuan-tuan. Kalau zaman dulu nak jaga mata, jaga telinga ni, duduk rumah, jangan pergi bandar, jangan pergi tempat ramai orang, maka insya-Allah penglihatan terjaga, telinga terjaga, hati terjaga. Tapi zaman sekarang tak keluar rumah, duduk kunci dalam bilik pun, tapi yang kita tengok dalam telefon itu maksiat, yang kita dengar itu maksiat. Hati tak terjaga, mata tengok yang haram, maka ini akan merosakkan hati kita. Lalu masa lapang ini, untuk iman meningkat, banyakkan berzikir. Dan seafdal-afdal zikir, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Banyakkan masa lapang, dalam kereta sebut la ilaha illallah. Di tempat kerja ada masa lapang, sebut la ilaha illallah. Sidai baju, la ilaha illallah. Cuci kereta, la ilaha illallah. Ini semua akan meningkatkan iman. Akthiru min qawli la ilaha illallah. Dan zikir-zikir yang lain yang ia baik untuk hati kita. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, 5 nasihat ini penting di akhir zaman ini, supaya kita berhasil membentuk kekuatan iman dan yakin. Yang inilah asas untuk kita berjaya. Mencontohi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana kekuatannya, dermawannya, keberanian dia, pengorbanan dia, kebesaran jiwanya, tadhiyahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semua dasarnya quwwatul iman wal yaqin. Maka itulah yang kita nak bentuk dalam diri kita supaya iman kita meningkat tinggi, dan insya-Allah moga-moga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga seperti mana Allah himpunkan kita dalam majlis pada malam yang berkat ini, moga Allah himpunkan kita semua di dalam syurga Firdaus bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali dan Sayyidina Uthman dan para syuhada dan para salihin, para sahabat dan para anbiya ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma la tada' lana majlisan hadha dhanban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah. Allahumma yassir lana umurana fid dunya wal akhirah wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Ij'al hammana lil akhirah. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.
نهلل ونصلي على رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.